Terima kasih. Berikutnya soalan yang ke nombor 9, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Baru Tun Razak. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih soalan daripada jiran saya. Datuk Yang di-Pertua, melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ataupun Akta 709, Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP adalah bertanggungjawab mengawal selia pemprosesan data peribadi seseorang individu yang terlibat dengan transaksi komersial oleh syarikat ataupun agensi bagi memastikan data peribadi tersebut digunakan dengan cara yang penuh berintegriti, selamat dan tidak disalahgunakan. Dari sudut penguatkuasaan akta, tindakan adalah seperti berikut. Pertama, pemantauan kepada 7 prinsip perlindungan data peribadi, prinsip-prinsip Akta 709 di bawah Seksyen 5 Akta 709. Sabi kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM300,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. Sehingga kini, sebanyak 7 kes telah disabitkan kesalahan membabitkan pelanggaran pelbagai prinsip di bawah Akta 709. Kedua, pematuhan kepada Kod Tata Amalan KTA, Perlindungan Data Peribadi oleh pihak industri. KTA ini merupakan dokumen perundangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip Akta 709 dalam proses kerja sektor industri bagi memastikan kebolehlaksanaan dan kelancaran prosedur sesuatu sektor industri. Di bawah Seksyen 29 Akta 709, pengguna data yang melanggar peruntukan KTA jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak lebih 1 tahun atau kedua-dua sekali. Dan ketiga, penguatkuasaan di premis syarikat ataupun agensi juga dilaksanakan oleh JPDP melalui pemeriksaan ke atas sistem data peribadi di bawah Seksyen 101 dan Seksyen 48 Akta 709. Sejak tahun 2016, sebanyak 270 program pemantauan telah dilaksanakan di seluruh negara. Selain itu, JPDP turut menganjurkan pelbagai program outreach dengan izin seperti persidangan perlindungan data peribadi, webinar, sesi konsultasi dan khidmat nasihat serta program kolaborasi di serata negara untuk meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan melindungi data peribadi. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, JPDP telah menganjurkan sebanyak 135 program kesedaran di seluruh negara melibatkan 135,000 orang peserta secara keseluruhannya. Berdasarkan analisis dari Cyber Security Malaysia (CSM), secara umumnya antara sebab kes pembocoran data berlaku adalah kerana kelemahan data kata laluan bagi aplikasi yang berkaitan. Tahap keselamatan hardware dan software organisasi berada di paras yang sederhana serta tahap kesedaran keselamatan cyber yang rendah di kalangan semua pegawai ataupun kaki tangan organisasi yang merupakan pengguna komputer dan internet di tempat kerja selain tanggapan bahawa hanya pentadbir sistem dan rangkaian sahaja perlu mempunyai tahap kesedaran keselamatan cyber yang rendah. Bagi menangani isu skam, kerajaan telah menubuhkan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC yang diangkutai oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional FCC, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Institusi Pembengkang serta Syarikat Perkhidmatan Komunikasi. JPDP sentiasa sedia bekerjasama untuklah memberikan sebarang maklumat kepada NSRC yang berada di bawah bidang kuasa Akta 709. Sebarang aduan bolehlah dibuat kepada NSRC di talian 997. Sekian sahaja jawapan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Bandar Tun Razak, soalan tambahan. Terima kasih. Tadi soalan bocor.
soalan tambahan saya yang Ketua adalah kerana ada pun semua langkah-langkah ini yang Mohd Menteri. Tetapi kita dapati lagi banyak yang mendapat tempat-tempat yang begitu senang untuk data peribadi ini di Godam. Dan juga apabila diadakan, dia kata hanya 7 kes setelah didapati dan berapakah kes yang telah didakwa tetapi telah terlepas dan berapa yang boleh kita pertingkatkan lagi. Kerana cyber security saya kira ada memang cara-caranya tetapi pelaksanaannya dan penangkapan mereka-mereka yang telah menggunakan maklumat peribadi ini untuk kebaikan ataupun tingkatkan scammer ni banyak sangat sampaikan kita adakan program-program untuk meningkatkan kesedaran namun banyak lagi yang terperangkap. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bandar Tun Razak atas soalan tambahan tersebut. Memang tidak boleh dinafikan bahawa kes kebocoran data sememangnya semakin meningkat. Pada tahun 2020, insiden yang telah direkodkan oleh CSM Cyber Security Malaysia adalah 19 kes sahaja. Tetapi pada tahun 2021 telah meningkat ke 28. Pada tahun 2022, kes yang direkod oleh CSM adalah sebanyak 50 kes, tetapi pada tahun ini sahaja, Januari dan juga Februari, kami telah merekodkan 49 kes. Jadi memang untuk kes-kes yang kami telah bawa ke mahkamah, setakat ini ada 5 kes yang telah dibawa ke mahkamah dan denda yang dikenakan oleh mahkamah adalah sebanyak RM54,000 sahaja. Jadi oleh sebab itu, memandangkan bahawa denda yang dikenakan ataupun kompaun yang dikenakan oleh JPTP setakat ini tidak seimbang denganlah kesalahan. Jadi memang salah satu usaha di bawah KKD sekarang adalah kita sedang meneliti dan juga mengkaji semula hukuman denda di bawah Akta 709 itu supaya kompaun ataupun denda yang boleh kita kenakan terhadap kes-kes kebocoran data peribadi itu bolehlah ditingkatkan lagi supaya kesedaran dan juga tanggungjawab diletakkan di atas syarikat-syarikat dan agensi-agensi terlibat adalah lebih berat dan juga besar. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan Yang Berhormat Kolkrai. Terima kasih Mas. Pasti Mas. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan yang sama juga pernah saya ajukan pada penggal lepas. Pada masa itu Bandar Tun Razak di Pandan sebagai Timbalan Perdana Menteri telah menjawab soal ini, menunjukkan bahawa isu ini adalah isu yang sudah lama sebenarnya dan pendadahan telah dibuat bagaimana data rakyat Malaysia milik JPN daripada tahun 1940 sehingga 2004 boleh dijual dengan harga RM44,000. Belum lagi data program imunisasi industri kerjasama awam swasta dan juga data-data yang lain dijual. Jadi bila Timbalan Menteri Yang Berhormat Timbalan Menteri menyebut tadi bahawa jumlah kes yang didakwa dan didapati bersalah, saya kira itu satu jumlah yang sangat kecil. Jadi soalan saya, adakah kementerian bercadang untuk menubuhkan suatu pasukan khas yang benar-benar talented dengan izin yang boleh memantau isu ini, dan apabila nak pindah Akta 709 tadi, apakah roadmap yang ditentukan oleh kementerian untuk menaikkan kadar denda supaya masyarakat lebih prihatin terhadap perkara ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih saya ucapkan kepada Pasir Mas ataslah soalan tambahan tersebut. Memang setakat ini Akta 709 ini diguna pakai tetapi denda yang dikenakan memang tak tinggi. Untuk 7 kes yang kita keluarkan kompaun di bawah Seksyen 5 Akta 705 itu, secara keseluruhan kompaun yang dikenakan hanyalah RM200,000 dan untuklah 8 kes yang kita keluarkan kompaun di bawah Seksyen 16, kompaun yang dikenakan secara keseluruhan hanyalah RM81,000 itu. Sebab tu kita memang berhasrat untuk mengkaji Akta 709 dan salah satu cadangan adalah untuk meningkatkan lagi denda yang boleh dikenakan. Dan hasrat kita, kami sedang mengkaji bahawa denda yang dikenakan itu adalah setimbang denganlah maklumat yang dibocorkan. Sekalaulah bukan sahaja nama tetapi telefon,
tetapi nombor IC, dan kita nak nampak berapa ramai data peribadi yang dibocorkan. Kita nak buat satu denda yang seimbang denganlah kebocoran tersebut. Dan selain daripada itu, kita lihat bahawa kerajaan juga telahlah wujudkan NSRC di mana kita juga terima banyak aduan daripada platform tersebut. Setakat sejaklah penubuhan, sampailah Februari tahun ini, kita telah menerima 20,881 panggilan melalui talian 7997. Antaranya total case ataupun case yang memang genuine adalah sebanyak 7,991 call, dan antaranya kerugian yang telah dilaporkan adalah sebanyak 68.5 juta ringgit. Jadi ini menunjukkan bahawa isu scam ini memang adalah satu ancaman yang cukup besar, dan oleh sebab itu kita berhasrat bahawa dalam tempoh masa 1 tahun kita bolehlah bentangkan rang undang-undang pindaan terhadap Akta 709, dan pada masa yang sama NAKSA juga di bawah juga ada usaha untuk wujudkan satu Akta Keselamatan Cyber, dan kita harap bahawa selepaslah sesi libat urus, akta itu bolehlah dibentangkan di Parlimen pada masa terdekat. Sekian sahaja, terima kasih. Kita beralih ke soalan yang ke-10.